Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita Bulughul Maram yang disusung, yang dikarang oleh Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad, yang dikenali dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Kita sekarang ni masuk hadis yang keempat, yang mana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. Maksud hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, katanya radhiyallahu ta'ala anhuma, kerana Abdullah sahabat, ayah dia Umar pun sahabat, radhiyallahu anhuma. Dia beza anhu dengan anhuma. Anhu untuk seorang, anhuma untuk dua orang. Jadi Abdullah bin Umar adalah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim. Sebenarnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semuanya alim. Maksud alim di sini bukan semuanya menjadi tempat rujukan. Hak yang alim sungguh hanya beberapa orang sahaja. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alim lagi saleh adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita kalau sebelum daripada ni, kalau hadis yang pertama dulu dia sebut kunyah, tidak sebut nama Abu Hurairah, nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Hadis yang kedua dia sebut kunyah Abi Sa'id Al-Khudri, nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Hadis yang ketiga dia sebut kunyah juga Abi Umamah Al-Bahili, nama dia Sudayy bin Ajlan. Hadis yang keempat, dia orang mari kunyah. Kunyah kita kabar dah sebelum daripada ni, iaitu panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun lafaz mak. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil ma suddira bi abin wa panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah dan lafaz mak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh lain. Kita di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenalnya adalah Ummu Habibah, ibu kepada Habibah. Ummu Salamah, ibu kepada Salamah. Kita kena tahu bahawasanya sebenarnya itu bukan nama dia. Itu adalah kunyah, panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun lafaz mak. Nama Ummu Habibah bukan Ummu Habibah. Nama Ummu Habibah Ramlah. Nama Ummu Salamah Hindun. Sama juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama, panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah. Nama dia menurut pandangan yang paling kuat adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Abu Sa'id Al-Khudri,
juga panggilan yang dikatakan sebagai kunyah dalam bahasa Arab. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Umamah Al-Bahili, bukan nama kunyah. Nama dia Sudayy bin Ajlan. Baik, ni yang hadis keempat, dia buat bagi nama. Tapi kunyah dia, kunyah Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Okey, itu maksud ataupun yang dimaksudkan dengan kunyah. Agak-agak kita fahamlah apa yang dimaksudkan dengan kunyah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air cukup sukatan 2 kolah, ia tidak menjadi kotor. Maksudnya dia tidak menjadi najis. Menurut lafaz yang lain, iaitu dalam riwayat Imam Abu Daud, tidak najis. Maksudnya apabila air itu cukup sukatan 2 kolah, maka air itu tak jadi najis. Hadis ni dikeluarkan oleh perawi yang 4. Yang dimaksud dengan perawi yang 4 adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibn Majah. Dan hadis ni dinilai sahih oleh ramai di kalangan ulama hadis. Di antara ulama hadis yang menilai hadis ni sebagai hadis sahih adalah Imam Ibn Khuzaimah, Imam Hakim An-Naisaburi dan Imam Ibn Hibban. Okey. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada kita, air apabila cukup 2 kolah, maka dia tidak menanggung kekotoran, dia tak jadi najis. Air kalau cukup 2 kolah masuk najis, najis tersebut tidak menajiskan air. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mafhum, apa yang kita faham daripada hadis ni adalah sekiranya air itu tak cukup 2 kolah, apabila masuk najis, maka najis tersebut menajiskan air. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, ulama fiqh menyebut bahawasanya air terbahagi kepada 2. Di sana ada air yang dikatakan sedikit, dan di sana ada air yang dikatakan banyak. Air yang sedikit, semata-mata jatuh najis ke dalamnya, sama ada berubah ataupun tidak sifat-sifat air tersebut, maka kita hukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Apabila kita hukum air tersebut sebagai mutanajis, maka tidak boleh lagi kita guna air tersebut untuk bersuci. Sama ada bersuci itu adalah berwuduk, ataupun mandi wajib, ataupun basuh najis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau air itu banyak, semata-mata jatuh najis, najis tersebut tidak menajiskan air, melainkan, kata ulama, melainkan apabila najis mengubahkan sifat air. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan sifat air adalah 3 perkara. Yang pertamanya warna, yang keduanya bau, yang ketiganya rasa. Ketika najis jatuh dalam air yang banyak, kalau sekiranya najis itu tidak mengubah warna air, rasa air, bau air, maka air tersebut masih lagi dikatakan sebagai air suci, lagi menyucikan. Tapi kalau dia mengubahkan, warna pun jadi lain dah, lepas daripada tikus mapuh dalam, jadi nampak warna kelabu, ataupun bau busuk dah, bau bakar tikus, ataupun rasa lain dah, warna rasa macam bakar air, campur dengan bakar, tengok-tengok cokoh tikus mapuh ada di hujung kolah, sebagai contoh. Maka kata ulama, air tersebut dihukumkan sebagai mutanajis. Baik, jadi hadis ni Rasulullah khabar, air apabila cukup 2 kolah, dia tidak menanggung kekotoran, tidak dihukumkan sebagai mutanajis. Namun sepakat ulama mengatakan, tanpa ada khilaf, kalau najis tu mengubahkan air, sama ada mengubah warna air, rasa air, ataupun bau air, maka dihukumkan air tersebut mutanajis walaupun banyak.
Okey, yang kedua, kalau air itu sikit masuk najis, sama ada berubah ataupun tidak, dihukumkan air itu mutanajis. Minggu lepas kita buat contoh, kita masuk dalam tandah. Kebetulan air tak ada dalam tandah, maka kita ambil lah air tok dalam beledi. Tok dalam beledi, kita nak begok. Dang kita begok, cicoknya begok dulu dalam beledi kita. Air dalam beledi kita sikit, tak cukup 2 kolah. Kita tengok cicok hak yang begok dalam beledi kita kecil lagi. Cicok tai dia pun kecil. Air kita sikit pun tak berubah warna macam takdilah. Bau macam takdilah. Rasa pun nampak gitu macam takdi jugalah. Maka kata ulama, walaupun keadaan lagu tu tidak berubah, tetap dihukumkan sebagai mutanajis. Tidak boleh lagi kita guna air tersebut untuk basuh begok. Kalau kita guna juga, memang pada zahir tai tak ada punggung kita, tak ada belaka dah. Akan tetapi daripada segi hukum, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kita belum lagi dikirakan bersih. Kalau kita sembahyang dalam keadaan tersebut, maka sembahyang kita tidak sah. Melainkan kalau sekiranya kita tidak tahu hukum. Dan punca daripada kita tidak tahu hukum adalah kerana tidak ada kecuaian daripada kita, maka dimaafkan. Kalau ada kecuaian, hak tu tidak dimaafkan. Dia kena ingat, orang hak yang tidak tahu hukum dimaafkan dalam 2 keadaan sahaja. Yang pertama adalah dia saat itu qaribu ahdin bil Islam, maksudnya baru memeluk Islam. Munasabah lah, dia baru memeluk Islam. Okey, yang keduanya adalah nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia duduk membesar di suatu tempat yang jauh daripada para alim ulama. Duduk kawasan balik Tasik Kenyir. Memang lain-lain telefon, tak ada TV, tak kenal orang, duk kawang dengan binatang gitu je. Nak tahu mana hukum hakam syarak tapi dia dang lagi ingat tok nenek moyang dia duk kawal bab semayang dia tak tahu cara bersuci, maka dimaafkan. Tapi kalau orang tu duduk kawasan dekat dengan masjid, orang ngajar, ngata-gawa, tapi tak tahu juga, maka itu dikirakan sebagai kecuaian daripada dia, maka tidak dimaafkan. Dia bukan semua kejahilan dimaafkan, diberi keuzuran oleh syarak. Kejahilan yang diberi keuzuran oleh syarak tentang hukum hakam adalah sekiranya kejahilan saat ni tu berpunca daripada 2 perkara. Yang pertama, baru memeluk Islam. Yang kedua, dia hidup jauh daripada alim ulama. Kau dekat dengan masjid, dekat sangat dengan masjid, dekat sangat dengan tempat-tempat pusat-pusat pengajian, bolehlah dia belajar, tapi bahasa tak ambuh nak belajar. Punca itulah tak tahu, maka tidak dimaafkan kejahilan tersebut. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, air terbahagi kepada 2, air sikit, air banyak. Ukuran sikit banyak adalah hadis ni. Kalau 2 kolah ke atas dikirakan banyak. 2 kolah dak sampai 2 kolah, maka dikirakan sikit. Dia kolah ni adalah satu bekas yang digunakan oleh orang Arab dulu. Yang dimaksud dengan kolah di sini adalah kolah kampung Hajar. Yang mana kolah kampung Hajar lebih kurang je besar dia. Baik. Jadi kalau air itu cukup sukatan 2 kolah, maka dikirakan banyak. Kalau tak sampai, maka sikit. Kita ni tak tahu besar mana kolah. Cuma ulama dia kaji, maka sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dia pun letak dalam kitab dia, ulama barulah. Di antaranya kita boleh tengok dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Di antaranya kitab At-Taqriratus Sadidah. Adalah sedikit perbezaan. Ada hak yang kata sampai ke hampir 300 liter, tapi hak yang ramainya kata lebih kurang dalam 200 liter. Itu hak ramai. Ramai kata lebih kurang dalam 200 liter je. Jadi kalau air itu 200 liter, maka dihukumkan air itu banyak. Maksudnya kalau masuk najis, selama mana najis tidak mengubahkan sifat-sifat air, dihukumkan air tersebut suci lagi menyucikan. Tapi kalau mengubah, tak kira lah berubah daripada sudut warna ke, rasa ke, ataupun bau ke, maka dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, di antara benda hak yang boleh kita bincang lagi, hak yang kita faham daripada hadis ni adalah ketika mana air itu banyak.
Kita kadar air ada dua, air sikit dengan banyak. Ketika mana air tu banyak, masuk najis dalam, maka najis saat ni tu menajiskan dak air, maksudnya air tu jadi mutanajis ke dak? Kata ulama kena tengok dulu berubah ke dak. Kalau berubah, dihukumkan najis. Kalau dak berubah, maka dak najis. Kita ada air dalam 400 liter. Besar, tong rumah kita. Kalau rumah kita 400 liter, lebih kali. Contoh. Masuk, tiku mampu sekor. Tak tahu sebab bendanya gelecoh masuk dalam kolah kita. Orang memutu kali, accident dalam tu kali. Okey, mampu kerah duduk dalam tu. Bangkai. Najis. Sekarang ni, air kolah kita boleh guna ke? Tak. Okey, yang pertama kita tengok. Sikit ke banyak air kolah kita? Banyak besar. Kalau suka dengan liter, lebih daripada 400 liter. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita tengok berubah ke tak? Tengok warna dia, rasa dia, bau dia. Kalau tak berubah, dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan. Buang bakal tikus, kita boleh guna air tersebut. Okey, dan kalau berubah, kata ulama najis. Najis sebab dia sebab berubah. Alasan dia najis, alasan dia sebab berubah. Okey, selesai. Satu. Yang kedua, kalau air tu sikit, air sebeseng je, dah sebeseng tak siapa ke 100 liter. Sebeseng. So mana enggak beseng rumah kita? Baik, sebeledi berapa liter je? Habis kuat 30 liter. Habis kuat 40 liter. Kalau hak beledi besar, tu pun 40 liter pun mepeh dah kita nak akak. Baik, katakanlah beledi dah besar mana? Dalam beledi tu 20 liter. Masuk, tiku mapuh dalam. Maka kata ulama sama ada berubah ataupun tidak, dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Jadi, kalau air banyak dihukumkan mutanajis kerana berubah. Air sikit dihukumkan mutanajis bukan kerana berubah tapi kerana sedikit. Okey, boleh faham kan? Dua perkara yang berbeza. Hak ni dihukum kerana berubah, hak ni dihukumkan kerana sikit. Okey, apabila kita faham illat najis, air yang banyak apabila masuk najis adalah kerana dia berubah. Patu illat najis, air hak yang sikit kerana sikit, bukan kerana berubah. Maka kata ulama, sekiranya hilang illah tersebut, maka kembali dihukumkan air tersebut suci lagi menyucikan. Okey, lagu maksud hilang illah. Illah ni kerana. Contoh kita kata, kita ambil sesa untuk kita faham. Air banyak, air dalam 400 liter. Masuk tiku mampu sekor dalam. Masuk tiku mampu, kita buang, kita bawa air, bau bakar tiku dak setarang air. Okey, air banyak dihukumkan najis kerana berubah. Tiba-tiba kita nak cara pun air tu duduk lock dalam seminggu, kita pergi bau balik air tu, hilang dah bau busuk. Kata ulama, kembali air tersebut suci lagi menyucikan. Kerana benda? Kerana najis dia kerana berubah tadi. Elak dia berubah. Sekarang ni elak tak ada dah. Tak ada dah berubah. Kembali kepada asal, maka dihukumkan suci balik. Itulah kata ulama. Ulama fiqh disebut, ulama fiqh disebut, ataupun ulama usul fiqh disebut al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum ni, kalau sekiranya hukum tu ada elak dia lah, ada sebab dia lah, ada kerana dia lah, dia berpusing atas elak dia, atas kerana dia. Kalau ada elak, ada hukum. Tak ada elak, tak ada hukum. Kalau ada kerana tersebut, ada hukum. Kalau tak ada kerana tersebut, tak ada hukum. Contoh lagu mana? Macam saat ni, air banyak, dia tidak dihukumkan mutanajis melainkan apabila berubah. Jadi sebab dia dihukumkan mutanajis kerana berubah. Ada berubah, adalah hukum mutanajis. Dan kalau tak ada berubah, maka tidak adalah hukum mutanajis. Sehingga kan kalau asal berubah, duduk semeta kita lock lama, tiba-tiba hilang berubah, bau macam asal balik, warna macam asal balik, maka kata ulama, dihukumkan air tersebut sebagai suci lagi menyucikan semula. Sebab tak ada dah elak berubah. Okey, tu kita lock lama. Sama juga dengan kita buang. Kita tengok Allah busuk, kita pun ambil gayung, cebok. Tu dipanggil dengan kita kurangkan. Air hak yang berubah saat ni, hak yang dihukumkan mutanajis, kita buang 50 liter. Hak tadi ada 400 liter. Buang 50 liter, tinggal 350 liter lagi. Jadi lebih lagi 2 kolah hak yang baki. Lepas daripada kita buang, tak ada dah berubah, dah bau dah busuk. Maka kata ulama, boleh dah kita guna. Kerana elak najis tak ada dah. Ataupun yang ketiga, kita pergi tambah air lain. Kita tambah sampai ke 500 liter. Hilang terus bau dia. Maka dihukumkan juga sebagai sebagai suci lagi menyucikan. Benda yang kita nak khabar. Okey, yang pertama, kalau air itu banyak, masuk najis dalam. Contoh banyak 400 liter.
Lepas tu berubah, dihukumkan sebagai mutanajis. Kalau hilang berubah, sama ada hilang berubah kerana kita biarkan, ataupun kita tambah air lain, dua, ataupun kita kurangkan air, kita buang, tapi yang baki tu 2 koloh ke atas, maka dihukumkan air tersebut suci lagi menyucikan. Kerana illah sebab najis tak ada dah. Okey, yang kedua, masalah air sikit. Kita kepada air sikit dihukumkan najis, dihukumkan mutanajis apabila masuk najis. Illah dia kerana sikit, bukan kerana berubah. Sebab air sikit tak kira berubah ke tetap dihukumkan sebagai mutanajis. Illah dia sikit. Jadi kalau air sikit, kita pun capur, cukup 2 koloh. Lepas tu tidak berubah, maka juga dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan. Kalau masalah baru, kita nak ambil hadis ni masalah baru. Masalah air kita semula. Air kita semula kan, air buangan, air kumbahang apa semua sekali tu kan, dah air kotor asal kan. Tapi dia proses habis. Sifat-sifat air hok kotor-kotor tak ada belaka, dan air tu banyak 2 koloh ke atas, maka dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan berpandukan kepada hadis ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Apabila air itu cukup 2 koloh, nescaya dia tidak menanggungkan kekotoran, dia tidak menanggung najis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ulama fiqh menyebut bahawasanya ada juga najis apabila dia jatuh ke dalam air, maka ia tidak menajiskan air. Benda, kalau dalam kitab fiqh disebut mala damalahu sa'il, bangkai yang tidak ada baginya darah yang mengalir. Dia bangkai, hukum dia najis, bangkai. Tapi kalau sekiranya bangkai tu dia tidak mempunyai darah mengalir ketika dia hidup, kalau dia jatuh dalam air, dia tidak menajiskan air. Maksudnya bukanlah kesemua najis ketika dia masuk dalam air dia menajiskan air, bukan semua. Bahkan ada benda yang dikecualikan. Maksudnya walaupun dihukumkan dia najis, tapi kalau dia masuk dalam air dia tidak menajiskan air, iaitu bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh lalat di dalam minuman seorang di kalangan kamu, kita tengah duk minum, tiba-tiba lalat jatuh dalam. Kata Rasul, mu kena selang lalat tu. Selang lalat. Lepas selang lalat, thummal yanzi'hu. Mungkin dia ambil lalat, buang. Ambil lalat buang, jangan ambil lalat makan. Selang, ambil, buang. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Jadi kata ulama tengok kepada hadis ni adalah bangkai lalat dia tidak menajiskan air. Kawan ni lemah. Kita pergi selang. Air yang kita minum kadang-kadang panas. Dak ke mapuh. Dek tengok, dah kalau mapuh, kalau sekiranya bangkai dia menajiskan air, pasti Rasulullah dak bagi selang. Tapi Rasul suruh selang. Maka kata ulama, ni menjadi dalil bahawasanya lalat yang mati kalau dia jatuh dalam air, ia tidak menajiskan air walaupun dia bangkai. Adakah lalat saja? Kata ulama, dak. Sama juga dengan binatang-binatang lain. Dan binatang lain sama dengan lalat, binatang mana? Ulama tengok, mazhab Imam Syafi'i dia tengok, oh lalat tak ada darah. Jadi setiap binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, kalau dia jatuh di dalam air, maka dia mengambil hukum sama dengan lalat. Maksudnya dia tidak menajiskan air. Cicak, ada darah mengalir ke tak? Tak ada. Jatuh dalam air, mapuh. Selama mana air tu tak bau tak berubah apa semua sekali, maka kita buang cicak, boleh kita minum mula. Boleh kita minum bukan wajib minum, boleh minum. Bukan mesti minum, boleh minum. Kau lalu minum hukum dia suci. Tak lalu, hak tu nombor 2. Bukan semua benda yang halal makan boleh kita makan, mesti kita kena makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak makan binatang dhab walaupun benda tu halal. Baik, ada benda yang halal, benda bukan semua benda yang halal
boleh makan, mesti kita kena makan. Kita beluk boleh makan tak? Boleh makan, dah kena makan kita. Allahu Rabbi, kena makan kok. Hak setengah-setengah tu mutah hijau makan. Mutah terus. Wek tengok beluk pun tak boleh. Usah kata nak makan. Dah kalau dah kan halal kan? Betul halal boleh makan. Bukan mesti kena makan, bukan wajib kena makan. Okey. Sama juga air zat ni. Hukum dia suci, lagi menyucikan, tak ada masalah. Dah boleh minum ah. Boleh, tak ada masalah. Dah mesti kena minum. Tak mesti. Mu tak mau minum berapa, nak minum pun apa, tapi kalau nak minum, tak ada masalah, hukum dia boleh. Dah tu masuk bangkai, bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir dimaafkan. Okey, itu maksud dia. Habis. Seterusnya, hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub, akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi wali Muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaghtasil fihi minal janabah. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, okey, kita sebut dah bahawasanya Abu Hurairah ni adalah kunyah, bukan nama. Nama dia adalah hak yang paling kuat mengikut ulama adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Cuma dia masyhur dengan panggilan, masyhur dengan kunyah. Abu makna ayah, Hurairah kucing betina yang kecil. Adalah cerita dia, siapa kau orang panggil dia Abu Hurairah. Adalah beberapa cerita yang ada sebahagian ceritanya tidak sahih, dan ada sebahagian ceritanya boleh diterima. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu yang berjunub mandi di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan seseorang di kalangan kamu yang berjunub mandi dalam air tenang yang tidak mengalir. Okey, terjemuh dia lagu tu. Itu dipanggil terjemuh bebas. Akan tetapi kalau di dalam bahasa Arab, terjemuhan lagu tu dia panggil ada sedikit kekurangan. Lagu mana sedikit kekurangan? Okey, nanti kita cerita . Kalau bagi orang yang belajar bahasa Arab mungkin dia faham. Sekarang ni perkataan wa huwa junub, kalau kita i'rab, kalau orang belajar bahasa Arab, i'rab dia adalah jumlah haliyah. Jumlah haliyah. Jumlah haliyah ni i'rab dia jadi hal. Dia hal dalam ilmu bahasa Arab adalah wasfun li sahibihi qaidun li amilih. Dia menjadi sifat kepada tuang dia dan menjadi syarat bagi amil dia. Maksud hadis, jangan seorang di kalangan kamu mandi di dalam air yang tenang ketika dia sedang berjunub. Okey, itu maksud dia. Ketika ni adalah menjadi syarat. Hak yang larangan dalam hadis ni adalah ketika mana kita berjunub, kita pergi mandi dalam air yang tenang. Hak tu hak yang dilarang. Sebab wahwa junub adalah jumlah haliyah. Okey, biarlah tak payah sebutlah jumlah haliyah. Kalau orang hak yang belajar ilmu nahwu atau belajar bahasa Arab, dia perlu kena tahulah masalah ni. Cuma kita sebut secara kasar je. Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang bagi orang yang berjunub dia mandi di dalam air yang tenang. Kita kata rumah kita adalah kolah besar, kolah air tenang kan dalam air mengalir. Kita berjunub, dia berjunub, maksud dia berjunub, kita kena janabah. Benda pula janabah. Janabah ni dua. Yang pertamanya adalah kerana keluar mani. Wah Rabbi, mimpi pula malah tadi. Kita ingat orang muda je mimpi, orang tua pun mimpi juga. Contoh kita kata mimpi pula. Kan biasa orang lelaki kan, kerek ngak mimpi. Hak tua-tua jarang dah nak mimpi, hak ni budak-budak muda ke. Oh, kuat ngak kadang-kadang sebulan sekali mimpi. Baik. Ni hak tua mimpi kau. Wah, mimpi. Jadi kena mandi wajib pagi ni. Sejuk ke tak sejuk, mandi wajib . Dia je ni was-was. Was-was. Dia tengok air dah kolah, dia kata tak boleh kena terjun terus dalam kolah. Apakah hukum? Hukum dia adalah dilarang oleh syarak. Syarak melarang seseorang ketika dia berjunub, dia mandi dalam air yang tenang, terjun terus dalam kolah, adalah dilarang oleh syarak. Okey. Itu yang pertama,
berjunub. Yang keduanya berjunub adalah kerana bersetubuh. Apabila bersetubuh, masuk dah kepala zakar ke dalam farak, maka kena dah janabah, maka wajib dia mandi sekalipun tidak keluar mani. Dia menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, semata-mata bersetubuh setelah daripada tenggelam kepala zakar ke dalam farak, sama ada keluar mani ataupun tidak, ia mewajibkan mandi. Walaupun ada sebahagian pandangan, sebahagian daripada ulama segelintir, bukan sebahagian, segelintir mengatakan tak wajib mandi kalau tak keluar mani. Tapi itu bukan pandangan majoriti. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, keluar mani ke, tak keluar mani ke, kalau sekiranya bersetubuh, maka wajib mandi. Ada dah janabah pada dia. Jadi masa dia nak mandi saat ni tu, jangan sekali-kali dia pergi terjun di dalam air yang tenang, kerana hal tersebut dilarang oleh syarak. Cuma larangan ni berlaku khilaf. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan larangan makruh, ada sebahagian daripada ulama mengatakan larangan haram. Air yang tenang, air tenang ni dua. Yang pertamanya air tu sikit, yang keduanya air banyak. Air sikit maksud dia tak sampai 2 koloh. Kadang-kadang adalah kita setakung air dalam bilik air rumah kita, cadang-cadang, kalau tak ada air paip kita boleh guna air tu. Tapi tak cukup pun 2 koloh, ada 150 liter contoh. Kadang-kadang air yang kita takung tu 300 liter, lebih daripada 2 koloh. Baik, kalau air tu 2 koloh ke atas, kalau kita masuk dalam, maka kita telah melakukan perkara yang makruh. Namun sah mandi wajib kita. Air tersebut tidak dihukumkan sebagai musta'mal, jauh sekali mutanajis. Air tersebut tidak dihukumkan sebagai musta'mal kerana air itu lebih daripada 2 koloh. Tapi kalau air itu kurang daripada 2 koloh, 150 liter je, dia terjun dalam mandi, nyelang, dia niat, kata ulama sah mandi wajib. Tapi lepas daripada dia tubik, maka dihukumkan air tersebut sebagai musta'mal. Tak boleh dah bini dia nak mandi wajib pula kat gigi, ataupun tak boleh dah dia nak ambil wuduk lepas daripada ni, bini dia nak ambil wuduk pula lepas daripada ni. Tak boleh dah dia nak guna air tu nak basuh berak, nak basuh najis, tak boleh dah. Tapi nak basuh baju boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, baju yang dia nak basuh saat itu bukanlah baju mutanajis. Dia baju ni kotor, baju kita kotor, kita basuh. Dia kotor tak semesti najis. Kotor lah, dah tak semesti najis. Dia ada kala kotor najis, ada kala kotor tidak mutanajis. Kalau kotor saja, memang hitam daki dah daki najis. Dah najis, suci lah. Suci, basuh. Oh, basuh lah. Dah lalu teruk sangat nampak belopong nyu pakai juga Okey, boleh tak kita guna air musta'mal untuk basuh baju tersebut? Boleh. Tapi kalau mutanajis, baju kita bahan tai ke, bahan air kecil ke, bahan tai lembu ke, bahan tai ayam buna ke, maka tak bolehlah kita guna air musta'mal untuk basuh baju tersebut. Sebab untuk basuh najis mesti dengan air yang suci lagi menyucikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mandi di dalam air yang tenang? Kata ulama, kerana apabila seorang tu terjun dalam air yang tenang, ia akan menjijikkan, mengotorkan. Orang lain nak guna pula kat gigi, Allah Rabbi nyelang pula. Kang tak comel tu kang? Yang keduanya, kalau air itu kurang daripada 2 koloh, maka menyebabkan air tersebut dihukumkan sebagai musta'mal. Baik. Lalu tu Abu Hurairah ketika dia kabar hadis ni kepada ashab dia, maka ashab dia tanya lagu mana? Kaifa yaf'al? Dah nak buat lagu mana? Cara dia nak buat lagu mana? Kata Abu Hurairah, yatanawaluhu tanawula. Dia ambil. Maksudnya dia cebok lah. Sama ada cebok dengan tangan ataupun cebok dengan gayung. Ketika Abu Hurairah kata, kalau mu berjunuk, mu jangan mandi lah dalam air yang tenang, jangan terjun dalam. Dah nak buat mana? Kata sahabat dia, kata anak murid dia, kata Abu Hurairah, yatanawaluhu tanawula. Dia ambil, dia cebok. Sama ada cebok dengan tangan ataupun cebok dengan gayung. Baik. Sama juga dengan mandi wajib berwuduk. Dia nak berwuduk terjun dalam air yang tenang, maka hukum dia sama juga. Benda tu dilarang oleh syarak. Cuma yang disebut dalam hadis ni, benda mandi wajib
Tapi oleh kerana di antara mandi wajib dengan berwuduk sama-sama mengangkat hadas, maka dia mengambil hukum yang sama. Kita nak ambil wuduk, terjun dalam air terus, basuh muka dalam air, basuh tangan dalam air, basuh sapu kepala dalam air, basuh kaki dalam air, benda tu adalah dilarang oleh syarak. Baik, lepas tu cara dia adalah kita ambil cebok air macam kita buat tu lah. Ambil cebok air. Hak tu hak yang tidak dilarang oleh syarak. Jadi kalau misalnya air koloh, kita ni kita ambil air koloh. Air koloh taklah banyaklah, kita kata 2 koloh, tapi tidaklah terlalu banyak. Kita pun ambil gayung, kita basuh muka, jatuh dalam koloh balik, sebenarnya perbuatan tersebut dilarang oleh syarak. Dalilnya hadis ni. Melainkan kata ulama dikecualikan kalau air saat itu istibahar. Maksud kalau dalam kitab dia kata istibahar ni, Allah banyak sangat air. Memang bapak kalau. Tu tak apa lah. Tapi kalau kecek, memang cukup ada 2 koloh, tapi kecek je, perbuatan tersebut dihukumkan sebagai makruh. Jadi cara dia lagu mana? Cara dia kita ambil air dalam gayung, lepas tu kita pun basuh muka kita di luar koloh. Ataupun kita ambil air dah koloh dengan tangan kita, basuh muka kita dua luar koloh, bukan basuh muka kita dalam koloh. Tapi kalau kita basuh muka dalam koloh, bukanlah sampai kepada haram menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Bukan pandangan ni adalah pandangan kebanyakan ulama, bukanlah haram. Kita ulang sekali lagi, takut tak faham molek. Jadi sekarang ni Rasul kata dia, jangan sekali-kali orang yang berjunub dia masuk mandi di dalam air yang tenang. Kita ni air koloh kan air tenang, air koloh. Kita tak mandi wajib dalam koloh, tapi kita ambil wuduk. Okey, sama juga. Sekarang ni hadis ni khabar bab mandi tak khabar bab wuduk. Kata ulama dikiaskan juga dengan wuduk. Kerana mandi mengangkat hadas, wuduk juga mengangkat hadas. Jadi kalau air itu tenang, maka dilarang oleh syarak kita ambil air, kita basuh muka dalam koloh, basuh tangan dalam koloh. Tapi ada sebahagian daripada ulama kata, hak yang kata dilarang sekiranya tidak banyak telajak. Tapi kalau banyak telajak basah koloh dia, maka saigiyanya tidaklah dilarang. Okey, itu apa yang disebut oleh ulama fiqh. Cara dia adalah kita ambil dengan tangan kita. Ambil dengan tangan kita ataupun ambil dengan gayung. Lepas tu kita basuh luar. Kita mandi di luar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Katanya, menurut Al-Bukhari pula, jadi sana ada riwayat di dalam kitab Bukhari. Hadis lebih kurang sama. Yang mana kata Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, maksudnya, janganlah sekali seseorang daripada kamu buang air kecil di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian digunakan pula untuk mandi. Air tenang, tak mengalir, yang kecil dalam. Hanya kecil dalam. Orang tua mungkin tak kot. Budak-budak yang masuk dalam kolang tu kan. Kolang tak besar mana, kolang yang mandi kecil. Tahu takut ada orang tua buat gitu juga, buat nanang masuk mandi, payah jauh tandas kecil dalam ni. Orang tak tahu color pun. Air banyak gok yang kecil dalam kolang tak setarang. Lepas daripada kecil, guna pula untuk mandi wajib ataupun untuk ambil wuduk. Maka perkara tersebut adalah dilarang oleh syarak. Dia dilarang ni bukanlah dilarang kerana kita melakukan 2 perkara secara serentak. Maksudnya bukanlah kalau kita tengok dalam hadis, mu jangan kecing, lepas tu mu mandi wajib dalam. Jadi bukanlah dilarang melakukan 2 perkara serentak. Maksudnya kalau dia kecing saja tak mu mandi wajib dalam, tak apalah. Bukan hak yang dilarang adalah kecing di dalam air yang tenang. Sama ada mu nak mandi wajib dalam ataupun tidak, maka hukumnya adalah dilarang. Baik, kalau air itu sikit, maka apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab syarah kepada Sunan Abi Daud dan beberapa kitab Imam Nawawi yang lain. Imam Nawawi ada satu kitab, nama kitab syarah kepada Sunan Abi Daud, tapi dia dah buat sikit aja, dah nak habis, dia mati dulu. Yang mana dalam kitab tersebut dia kata hak yang mukhtarnya, hak yang dipilihnya, pandangan hak yang terpilih adalah larangan tersebut adalah larangan haram. Ketika air tenang, haram kita pergi kecing di dalam air yang tenang. Sama ada kita nak mandi daripada air tersebut ataupun tidak. Cuma kalau air itu tak cukup 2 koloh, maka hukum dia macam tadilah, dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Tapi kalau air itu cukup 2 koloh ke atas,
dia tidak mutanajis, melainkan apabila berubah bau ngacip pering, memang yang makan petah, makan jering, wah busuk kahung bau, dah air banyak tu memang bau Allah. Okey, hukum mutanajis ya. Sebab bau itu lo dalam 2 minggu tiba-tiba hilang dah bau busuk ni, bau wajib peringnya, maka kembali kepada suci, menyucikan balik kerana berpandukan kepada hadis tadi, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu cukup 2 kolah, dia tidak menanggung kekotoran. Dalam riwayat Imam Abu Daud, fa innahu la yanjus, air tersebut tidak dihukumkan sebagai najis. Okey, habis. Jadi janganlah sekali-kali seorang di kalangan kamu buang air kecil di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian digunakan pula untuk mandi. Dilarang oleh syarak. Benda tu adalah salah. Baik. Tak boleh dah buat lagu tu. Lepas tu kalau berok, boleh ke tak? Sepakat ulama Ahlus Sunnah 4 mazhab mengatakan tak boleh, sama juga. Dalam hadis ni dilarang kencing, berok sama juga. Berok sama juga. Melainkan pandangan yang syadz, yang tidak boleh dipakai, pandangan mazhab Al-Zahiri. Dia kata kalau berok tak apa, sebab tak ada Rasul larang. Dah Rasul tak larang, apa kita nak larangnya? Allah Rabbi. Jadi mazhab Al-Zahiri ni dipakai zahir literal Quran dan hadis je. Dia tak pakai kiyah-kiyah ni. Jadi dah kalau kita kata kecing tak boleh, berok lebih teruk lagi, maka dia mengambil hukum yang sama lah. Okey. Habis. Seterusnya sikit lagi. Menurut Muslim sama seperti itu. Menurut Abu Daud pula, dia ada dalam riwayat Imam Abu Daud, jangan gunakan air tersebut untuk mandi junub. Tak boleh dah guna air tersebut. Tapi kalau air itu 2 kolah ke atas, tidak menjadi masalah selama mana tidak berubah. Yang kata tak boleh ketika mana air itu kurang daripada 2 kolah, pergi kecil dalam mutanajis. Mana boleh kita nak mandi, wajib dengan air yang tidak suci dan menyucikan. Okey, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma haqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.